Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arsyad bin Abdullah, nomor matriks B18110673. Saya akan membentangkan kajian mini project saya yang bertujuan untuk menyiapkan laporan akhir latihan industri saya. Kajian ini dijalankan sepanjang saya menjalankan latihan industri di Pejabat Pendidikan Daerah Sampurna. Seterusnya, latar belakang organisasi. Pejabat Pendidikan Daerah Sampurna merupakan sebuah organisasi kerajaan yang telah lama wujud pada tahun 1960-an. PPD Sampurna terbagi kepada beberapa sektor, yaitu sektor perancangan, sektor pembelajaran, sektor pengurusan, dan sektor pentadbiran. Terdapat 50 buah sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Sampurna. Pegawai Pendidikan Daerah Sampurna kini ialah Tuan Ibnu bin Haji Jani. Seterusnya, proses dapatan hasil kajian mini project. Mini project merupakan project kecil yang akan dilaksanakan oleh pelajar-pelajar yang menjalani latihan industri pada tahun akhir. Tujuan mini project ini dilakukan adalah untuk melengkapkan salah satu bagian dalam laporan penuh latihan industri di sektor pengurusan di bawah unit keuangan akaun dan perolehan. Melalui dapatan pengkaji adalah pengkaji dapat menghasilkan mini project dengan jayanya. Ini disebabkan pihak penyelia organisasi banyak membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang sedia ada. Dengan ini, pengkaji dapat mengenal pasti peranan dalam unit keuangan akaun dan perolehan di Pejabat Pendidikan Daerah Sampurna. Selain itu, pengkaji dapat menganalisis cabaran yang dihadapi pada kaki tangan unit keuangan akaun serta perolehan di sektor pengurusan semasa pandemik COVID-19. Peranan dalam sektor pengurusan. Tujuan sektor pengurusan ditubuhkan adalah untuk menyelaraskan berbagai proses urusan sumber manusia, keuangan akaun, ICT, dan pentadbiran AM bagi memastikan kelancaran operasi PPD. Dalam tugas pelaksanaan ini terdapat aktiviti utama organisasi dalam sektor pengurusan di bawah unit keuangan, akaun, dan perolehan adalah seperti berikut. Yang pertama, mengurus al-ihwal keuangan di peringkat daerah, mengurus dan memperaku terimaan dan kutipan hasil, mengurus dan menyelia pengurusan aset di PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut, mengawal selia penyediaan penyata akaun sekolah dan memastikan tiada laporan audit bersyarat, menyediakan khidmat nasihat dan rujukan dalam pengurusan keuangan ke sekolah-sekolah, melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kecil untuk PPD dan sekolah bukan PTJ, mengendalikan urusan perolehan untuk PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ, mengurusan pembayaran gaji kaki tangan PPD Sampurna. Cabaran yang dihadapi semasa pandemik COVID-19. Yang pertama, pembangunan teknologi. Teknologi ini memerlukan dana yang besar untuk membeli perisian sistem maklumat peralatan baru seperti pelayar komputer berkapasiti tinggi, mesin kios, penyelenggaraan, dan melatih pekerja. Walau bagaimanapun, setiap teknologi juga mempunyai kelemahan yang sama, yaitu pengodam sistem dan kegagalan operasi sistem yang boleh menyebabkan impak yang negatif kepada reputasi syarikat. Kedua, risiko pengurusan. Salah satu cabaran yang paling mencabar bagi seorang pengurus keuangan. Dalam masa yang sama, pengurus keuangan, akaun, dan perolehan juga perlu hadir di dalam PPD Sampurna karena peranan mereka sangat diperlukan dalam bidang pengurusan. Ketiga, kesukaran berkomunikasi. Cabaran seterusnya adalah kesukaran berkomunikasi, di mana kaki tangan PPD Sampurna hanya perlu mesyuarat bersama pegawai-pegawai PPD melalui atas talian. Hal ini menyukarkan kaki tangan PPD Sampurna untuk berkomunikasi dengan baik. Kelemahan dan kelebihan kajian mini project. Kelemahan. Pertama, pelatih tidak dapat membuat kerja mini project dengan baik. Kedua, masalah teknologi yaitu masalah laptop yang kurang baik. Ketiga, pelatih tidak mengambil tahu bidang dan tugas. Kelebihan, pelatih dapat mempraktikkan suasana kerja yang sebenar. Kedua, dapat mengetahui masalah-masalah yang timbul dan cara penyelesaiannya. Ketiga, dapat menambahkan lagi pengalaman dalam bidang yang diceburi. Keempat, meluaskan pengetahuan teknikal dan kemampuan pelatih. Cadangan. Pertama, pihak syarikat perlulah menambah lagi bilangan pekerja yang ramai
untuk di setiap kumpulan. Kedua, pihak serikat seharusnya menggantikan peralatan yang lama yang sering rusak dengan peralatan yang baru. Ketiga, pekerja-pekerja seharusnya memberi tunjuk ajar dan kerjasama yang baik ketika bekerja bersama-sama dengan pelatih. Keempat, pihak serikat perlulah bertanggung jawab terhadap pelatih sekiranya pelatih dalam keadaan pekerjaan yang rumit perlu dibantu. Kelima, pekerja yang diambil mempunyai kelayakan yang sesuai dengan bidang yang diceburi. Kesimpulan, tugasan ini disiapkan dalam masa sebulan. Penghasilan buku ini dijangka selesai sebelum pelatih-pelatih menamatkan 12 minggu sesi latihan industri. Setelah menjalani latihan industri selama 12 minggu, terdapat banyak perkara yang telah dipelajari sepanjang ditempatkan di sektor pengurusan di bawah keuangan, infrastruktur, dan pelayanan. Penutup, latihan industri ini membuka peluang kepada saya untuk berhubung terus kepada pihak pengurusan syarikat dan seterusnya dapat membuka jalan kepada saya untuk menjadi salah seorang daripada kaki tangan syarikat ini apabila menamatkan pengajian. Hal ini memudahkan saya untuk mencari pekerjaan apabila tamat pengajian nanti. Sekian, terima kasih.